أما بعد فقال المؤلف الإمام قطب العلوم أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 50 ya. Semoga Allah merahmati penterjemah Syekh Al-Ustaz Al-Marhum Fahmi Zamzam Al-Maliki rahimahullah rahmatan wasi'ah. Iaitu pada kata-kata zikir yang kelima. Apa zikir yang kelima yang dianjurkan untuk kita baca? Ini bagi yang tak ada zikir lain tuan-tuan. Siapa yang ada guru, ada mursyid, sudah dapat ijazah atau amalkan. Ini bagi orang awam yang tak ada apa zikir, tak tahu pun nak baca, belum ambil mana-mana tarekat, belum ambil mana-mana baiat zikir, ambillah, amallah. Tapi siapa yang dah ada baiat, dah ada zikir dari guru, itu didulukan. Itu didulukan. Bila baiat dengan guru tu jadi perjanjian lah, kena dulukan. Tapi nak amal ni boleh, itu settle dulu, kasih settle tu dulu yang kita dah janji nak amal dengan guru tu. Apakah zikir yang kelima? Subuhun qudusun Rabbul malaikati waruh. Ini biasa juga dibaca selepas solat witir. Subuhun qudusun Rabbul malaikati waruh. Artinya subuhun qudus, subuh maha suci Allah, qudus sama tu, maha suci, maha bersih Tuhan kami, bersih dari segala andaian-andaian kotor yang tidak layak pada Allah. Banyak andaian-andaian kotor yang orang letak pada Allah. Orang kata Allah duduk atas langit lah, orang kata Allah ada anak lah, orang kata Allah ni macam-macam pahaman sesat hari ni tuan-tuan daripada dulu zaman Nabi dah ada orang kata Allah tu ada anak perempuan, iaitu malaikat itu. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka boleh kata Allah ada anak perempuan. Iaitu angel tu lah, orang putih panggil angel tu. Perempuan, malaikat tu daripada anak-anak Tuhan. Bila masa Allah kahwin kan? Bila mana pula bini aku ni? Anak ada. Wa yaj'aluna lillahil banat. Terus Allah nafikan subhanah. Oh, maha suci dia. Ngawat betul. Kotor betul andaian tu. Ada kata Allah punya anak. Apa lagi? Macam-macam. Ada yang kata Allah punya bini lah. Seperti orang Kristian, Maryam tu isteri Tuhan, Isa anak Tuhan. Yang kata Allah kat langit lah. Macam sekarang kan, macam-macam faham. Semua tu kotor. Allah tak layak disebut begitu. Yang pakai tanya Allah kat mana, itu pun Allah tak layak ditanya. Kat mana kan. Itu semua kotor bagi kita. Kotor. Maka kita kena tasbih, sucikan Allah. Allah nyatakan aku ni bersih dari semua andaian-andaian tersebut. Subhanallah, subuhun qudusun. Allah maha suci, maha bersih dari semua andaian kotor dan karut itu. Rabbul malaikati, dia Tuhan para malaikat semuanya. Waruh, khasnya Ruhul Amin. Ruh di sini merujuk kepada nama lain Jibril, iaitu Ar-Ruh Al-Amin, Ruhul Amin. Spesialnya Jibril, dia pun malaikat juga, tapi disebut lagi sekali. Rabbul Malaikah, Jibril dah masuk dah, Tuhan segala malaikat. Kenapa disebut balik Ruh? Nak cerita spesialnya Jibril di kalangan malaikat, dia ketua malaikat. Disebut khasnya Ruh ini Ruhul Amin. Boleh juga roh dengan makna yang kita tahu. Roh itulah roh yang ada dalam jasad itu kan. Roh ni satu makhluk yang luar biasa. Allah cipta roh. Antara ilmu yang Allah tak benarkan Nabi kupas. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Yahudi tanya Nabi 3 perkara kan. Nak buktikan Nabi ni Nabi, kalau boleh jawab 3 perkara ni, confirm Nabi. Orang biasa tak mungkin. Apa dia? Tentang Ashabul Kahfi,
tentang Zulkarnain, tentang roh. Mereka tanya ni. Ini sebab orang biasa tak ada maklumat langsung ni. Orang biasa, alim macam mana pun, dia tak akan ada maklumat penuh tentang tiga benda ni. Maka Nabi jawab dua dalam Quran. Nabi jawab detail dua ni. Ashabul Kahfi, sehingga ada surah khas, suratul Kahfi. Kemudian tentang Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Pun Nabi cerita detail siapa Zulkarnain. Sah Nabi. Ini bukti. Sebab orang lain tak ada. Bila tentang roh, Allah kata, kalau wa yas'alunaka 'anil roh, dia orang akan tanya kau tentang roh, kau jawab roh min amri rabbi. Jawab gitu je. Roh itu termasuk urusan Tuhan aku. No comment. Nabi tak dibenarkan komen tentang roh. Apa sebabnya? Rahsia. Adalah sebabnya. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu melainkan sedikit. Walau demikian, ulama cuba juga bahas. Ulama ramai membahas tentang roh, termasuk Ibnul Qayyim. Menulis kitab namanya Ar-Ruh. Dalam tebal ni. Kitab tu namanya Ar-Ruh. Detail dia bahas apa roh ni. Sehingga ulama menulis, ada ulama bercerita tentang roh sampai 1000 qaul, 1000 pendapat, 1000 komentar. Kenapa? Padahal Nabi tak komen. Nabi SAW tak dibenarkan komen. Kenapa ulama cuba komen? Ulama nak buktikan bukan Nabi tak tahu. Kena faham ya? Ulama beranikan tulis tentang roh sampai beratus muka surat. Nak buktikan bukan Nabi tak tahu. Kami je tahu. Kami ni ulama umat dia je tahu, takkan Nabi tak tahu. Cuma Nabi tak dibenarkan kasih tahu. Itu saja. Tapi ramai juga ulama pun tak nak komen. Kenapa? Bukan dia tak tahu. Nabi je tak cakap, aku tak nak cakap. Banyak ulama memilih jalan itu. Komen sikit tentang roh. Roh ni apa benda? Banyak ulama no comment. Padahal dia tahu. No comment. Pasal apa? Nabi je no comment. Siapa aku nak komen? Ada juga ulama milih jalan begitu. Tapi ulama yang mengkomen bahkan ngarang kitab, ingat tujuan mereka bukan nak kurang ajar dengan Nabi, tak. Tak nak buktikan Nabi bukan tak tahu. Nabi tahu, sangat tahu. Cuma Allah tak izinkan bagi tahu, tu je. Baik, itu makna roh. Yang punya roh siapa? Allah. Yang cipta roh siapa? Allah. Ini zikir yang kelima. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Zikir ke-6. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir yang hebat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak amal ni boleh. Ini kalau daripada hadis tuan-tuan, kita boleh amal tanpa ijazah. Cuma bila dah ambil ijazah daripada guru tadi tu, dulu kan itulah. Sebab bila kita ijazah, kita baiat tu janji. Yang dari guru tu dari Nabi juga kan. Jangan ingat tok guru pun bukan dari Nabi, dari Nabi juga. Ini pun dari Nabi. Tapi bila yang tak ada dari Nabi macam ni, dari hadis-hadis, tak perlu ijazah, tak perlu baiat. Nak baiat boleh, tapi ingat bila sudah baiat dia jadi wajib. Dah janji kan. Baiat dengan guru, macam orang ambil tarekat, siapa ambil tarekat dia tahulah. Kau kena baca ni, satu hari kena baca ni 1000. Kau kena baca la ilaha illallah 70,000. Kau kena baca ni 5,000. Kalau tak kuat jangan ambil kan. Kalau tak nak, sudah amal yang ni je. Amal yang ni je. Simple. Dan hebat. Ya, subhanallah bihamdi subhanallah azim, ini dijadikan penutup kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari tutup kitabnya dengan hadis ini. Kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Dua perkataan, dua ayat, dua kalimah yang ringan di bibir, berat berat di timbangan dan dicintai oleh Tuhan. Ya. Ringan di bibir, berat di timbangan, dicintai oleh Tuhan. Apa dia? Dua perkataan kali. Subhanallah wa bihamdih. Yang kedua, subhanallahil azim. Ringan ya. Nak baca 10 kali, 100 kali, 1000 kali tak ada penat pun. Tak keluar peluh pun. Tapi Masya Allah, nilai je, pahalanya ditimbang di akhirat penuh dah. Satu subhanallah letak sebelah dacing. Dacing tu bersama mana? Dacing penimbang mizan. Mizan dacing penimbang amal tu, dalam riwayat hadis sebut dia punya besar, satu piring tu boleh muat 7 lapis bumi. Bayangkan di akhirat ni apa benda yang kita tengok kita tak terkejut. Kalau kat dunia mati kita mungkin terkejut
mati terkejut. Tengok apa je ke akhirat tu semua disebut ahwal. Tengok malaikat terkejut. Kalau kat dunia mati kita dah. Mati terkejut. Terkejut, mati terkejut. Tapi kerana dah akhirat tak ada mati lagi, ya adab lah. Dia punya sakit ada, sakit terkejut tu. Kita terperanjat je pun kadang sakit dada kan. Terkejut. Tengok terkejut. Tengok mizan terkejut lagi. Allah. Tengok orang punya ramai terkejut lagi. Semua dahsyat, semua mengejutkan, semua mengkagetkan di akhirat. Tengok mizan terkejut. Dia punya piring dia tu boleh muat 7 lapis bumi. Bayangkan. Nak timbang amal. Maka amal-amal ni Allah jelmakan besok berupa fizikal yang boleh ditimbang. Top tu. Ini kau punya tasbih. Ni kau punya alhamdulillah, ni kau punya Allahu Akbar, ni kau punya selawat, ni kau punya sedekah. Fizikal tak tahu rupa macam mana. Akhirnya ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang sama. Pahala subhanallah, kata Nabi SAW, subhanallah tamla'ul mizan. Satu subhanallah penuh dah. Pahala satu subhanallah. Tapi itulah, kita tak tahu subhanallah kita Allah terima atau tidak. Kadang dah terima dah cantik dah. Bau kejap kan ngumpat orang habis, burn lagi, kosong balik. Easy come, easy go. Jangan kan. Allah tu pemurah tuan-tuan, tapi ingat tak kisah kau nak ambil tak ada hal. Kejap kosong. Kejap dah kosong balik. Bukan senang nak maintain tu. Kau ngumpat orang sikit je kan habis burn. Nak jaga tu, lepas beramal nak jaga ni payah. Tapi memang Allah kaya. Allah bagi tak ada hal, ambil. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Baca satu hari 100 kali, 1000 kali, kita tak kisah. Nanti akan ada diatur oleh Imam Ghazali selepas ni. Kita senaraikan dulu zikir-zikir yang kita boleh pakai untuk isi masa lepas subuh ni kan. Banyak orang tak tahu nak buat apa, badan tidur je. Sebenarnya banyak boleh buat. Baca Quran pun tak habis. Kalau kita nak pegang wirid Quran saja pun tak boleh makan orang kata kan. Quran cukup. Kalau kita nak tak tahu nak baca apa kan. Cuma si Quran je pun boring juga kan. Boring juga Quran je kan. Allah tahu. Kalau kita baca kitab Ikam dah sebut je kan. Allah tahu kita ni pembosan, maka Allah pelbagaikan bentuk-bentuk amalan. Bosan Quran, baca selawat. Dah bosan selawat kan, baca zikir. Bukan berhenti. Kita bosannya tidur lah. Maksudnya bosan satu-satu bentuk amalan tu pindah ke bentuk amalan yang lain. Baca kitab juga begitu. Ulama baca kitab begitu. Bosan baca nahu, dia baca fiqh. Dah bosan ngaji fiqh, ngaji tauhid pula. Bosan baca kitab tauhid, baca kitab sirah pula. Bosan baca sirah, baca apa? Kitab hadis pula. Bosan baca hadis, baca tauhid pula. Tu ulama dulu begitu. Tu jadi alim. Kita bosan ngaji terus tak ngaji dah. Bosan ngaji ngetel dulu lah. Lain pula begini. Ulama dulu tak. Dia baca, mula dia baca hadis. Dia penat atau boring baca hadis, ambil tafsir pula. Tapi tetap baca lagi, masih mengaji lagi tu. Maka mereka jadi hebat. Zikir juga begitu. Bosan zikir ni tukar zikir lain. Bosan zikir tu tukar zikir lain, bukan berhenti zikir. Teruskan berzikir. Tu cara tackle tu kan. Yang ketujuh, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Dia. Al hayyul qayyum, zatnya Maha hidup. Hidup tanpa roh, hidup bukan macam kita ada roh. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri, tak perlu bantuan siapa-siapa, tak perlu kepada tempat, tak perlu kepada pencipta, tak perlu kepada penentu, tak terikat dengan apa-apa. Itu makna Qayyum, Maha berdiri sendiri, very independent. Kita nak berdiri kena ada pijak satu tempat. Ya. Allah nak berdiri, Allah tak perlu tempat maksudnya, bukan Allah duduk berdiri, bukan. Berdiri sendiri tu bahasa sastra, bukan Allah tu memang berdiri kan, macam berdikari.
Ni budak ni dah pandai berdikari ni. Ni budak dah pandai berdiri atas kaki sendiri, padahal dia tak berdiri pun. Itu bahasa saja kan. Jangan silap. Itu banyak orang bila Allah berdiri, berarti Allah berdiri. Dia dah bayar Allah tu ada dua kaki pula, susah. Banyak ni andaian-andaian kotor ni, nauzubillah. Subhanallah. Ni bahasa apa ya? Bahasa tinggi sajalah. Qayyum memang dari kata qaim. Qaim tu bahasa Arab qama yaqumu, berdiri, betul. Tapi ingat bahasa Melayu pun berdiri tu ada dua maksud. Kan? Ada yang berdiri betul macam ni, ni berdiri betul. Tapi ada lagi makna berdiri macam mana tu? Dia ni dah boleh berdiri atas kaki sendiri. Orang sekolah semua faham. Betul tak? Yang tak faham ayat satu je. Apa maksud berdiri atas kaki sendiri? Saya dah boleh berdiri atas kaki sendiri? Yang boleh pun, dah lama saya boleh pandai jalan. Sudah, macam nak cakap pun. Maksudnya apa? Maksudnya berdiri atas kaki sendiri, dah boleh makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dah boleh cek duit sendiri, gitu. Tapi bahasa kita berdiri. Tapi berdiri bukan makna berdiri betul. Ini berdiri, apa nak cakap? Sastra orang kata apa? Bahasa simbolik saja. Begitu juga bagi sifat-sifat Allah. Ramai orang tersesat sebab bahasa je. Maka disebut dalam tauhid usul kufri itu kan, asas kekufuran. Atau penyebab kekufuran ada 7. Antaranya itu kejahilan tentang bahasa Arab, kejahilan tentang bahasa Arab tinggi ni kan. Bila Allah disebut istawa saja, dia faham satu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu di atas arasnya istawa. Dia jahil tentang bahasa Arab. Dia tahu terjemahan istawa satu je, duduk. Padahal ada 15 makna istawa. 15 tak kurang makna istawa tu. Jadi tahu duduk je. Padahal banyak lagi makna lain. Jadi untuk Allah mana yang sesuai? Yang layak dengan Allah. Adalah menguasai. Ya. Istawa tu di situ kita ahli sunnah wal jamaah terjemahkan menguasai. Ar-Rahman itu menguasai akan arasy. Siapa yang menguasai arasy? Makhluk terbesar Allah ni arasy. Arasy ni atap syurga, atas langit ketujuh lagi. Langit je dah besar, arasy lagi besar. Makhluk terbesar Allah arasy, terbesar terberat. 4 malaikat pikul sekarang ni. Arasy Allah ni 4 malaikat pikul. Akhirat besok Allah support lagi 4, 8. Di akhirat besok arasy menjadi lebih berat. Siapa yang punya arasy ini? Siapa yang menguasai arasy ini? Ar-Rahman. Itu makna istawa. Ahli sunnah faham istawa menguasai. Dia memang ada lagi makna istawa tu masak. Istawa ma fil qidr. Dah masak apa yang ada dalam periuk. Istawa juga. Bila kita sembahyang, imam kata apa? Istau wa'tadilu. Apa anda tu? Suruh duduk ke? Imam suruh apa? Istau wa'tadilu apa? Kan lurus. Tak ada pula. Kalau kata istawa tu makna duduk, tak ada siapa makmum duduk. Istau, sebut pakai duduk. Istawa makna duduk. Wah kacau. Nah, istawa tu banyak makna, 15. Lurus pun boleh. Istau, istaqimu. Istawa juga. Tapi bukan makna duduk. Lurus. Yang makna duduk ada dalam Quran. Apa tu? Ditastau alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kamu duduk atas kenderaan, kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Memang ada istawa makna duduk, betul. Tapi ada lagi 14 makna lain. Kenapa untuk Allah kau kata duduk? Tak layak. Sebab Allah tak perlu tempat. Baik. Itu maknanya bahasa tu penting. Menguasai bahasa tu penting. Kalau tak boleh jadi sesat. Itu antara 7 sebab kekafiran, antaranya itu jahil tentang bahasa Arab, jahil tentang bahasa ni, tak kerti bahasa. Orang tak kerti bahasa. Ke-8, zikir ke-8. Allahumma as'aluhu taubah wal maghfirah, dan aku mohon kepadanya taubat dan keampunan dosa. Istighfar lah ni. Ini zikir yang hebat juga. Suruh amal. Istighfar ni masya-Allah, siapa amal istighfar Nabi jamin. Nabi puji. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung
Kata Nabi SAW, beruntung orang yang nanti di akhirat mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Buka je buku rekod, oh istighfar, pagi istighfar, malam istighfar, semayang istighfar. Ribu, seperti Sayyidina Abu Hurairah, setiap malam 12,000 istighfar. Setiap malam 12,000 istighfar. Kita tak tahu apa. Dapat 100 pun cantik dah. Macam Nabi kan. Aku ni tak ada dosa. Wa inni la astaghfirullah fi kulli yamin mi'ah marrah. Tapi aku ni tak miss setiap hari minta ampun pada Tuhan 100 kali. Nabi tak ada dosa, minta ampun pada Allah. Tak ada dosa. Allah dah declare dah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang kau kalau ada dosa pun aku ampun dah. Kalau, tapi tak ada. Nabi-nabi maksum. Kalau pun ada aku ampun dah. Kalau tetap Nabi minta ampun juga pada Allah 100 kali. Itu untuk kita nak perli kita tu kan. Kau siapa? Lebih-lebih kena banyak istighfar, minta ampun. Dapat 70 bagus. Paling kurang 70. Sebab 70 ni antara tanda-tanda diterima. Memang Allah sebut perkataan 70 tu. In tastaghfir lahum 70 marrah dalam surah Taubah tu kan. In tastaghfir lahum 70 marrah. Jadi angka 70 ni memang Allah sebut. Kebanyakan ulama mengamalkan istighfar 70 kali. Kemarin bulan Rejab juga kita dianjurkan baca istighfar kan 70 kali pagi, 70 kali malam. Nak tidur malam paling bagus ni. Sebelum kita tidur istighfar 70 kali. Apa cara, apa bentuk pun tak kisah. Astaghfirullah, Rabbighfirli warhamni pun boleh. Apalagi Sayyidul Istighfar, raja segala istighfar. Panjang sikitlah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa baca tu yakin dengan itu, apa yang dia baca dia yakin. Tengok mana dia. Yakini makna dia, mati lepas tu terus surga. Terus dia ahli syurga. Dia ampun semua dosa dia. Untuk orang yang amal Sayyidul Istighfar, dapat tiket dah. Dan banyak kelebihan lagi lah istighfar tuan-tuan. Dalam hadis lain, siapa yang melazimi istighfar, Allah bagi dia jalan keluar dari segala masalah, dari segala musibah. Lepas sembahyang duha, ulama ajar istighfar. Sembahyang duha untuk tarik rezeki kan. Tapi kadang-kadang rezeki itu nak sampai tertahan oleh sebab dosa. Maka ulama anjurkan lepas sembahyang duha istighfar 40 kali ke 70 kali ke lepas sembahyang duha. Itu antara waktu yang disunatkan istighfar juga. Sebab lepas sembahyang duha patut rezeki dah sampai dah. Tapi maksiat memblok dia. So kita buka adik blocking tu dengan istighfar, baru lancar rezeki. Memang ada hadis itu. Seorang hamba, innal abda la yuhramu min rizqihi bi dzambin asabahu. Sesungguhnya seorang hamba Allah itu dihalang dari rezekinya kerana dosa yang dia kerjakan. Kena banyak istighfar. Jadi orang yang banyak istighfar memang murah rezeki. Orang banyak istighfar memang murah rezeki. Banyak istighfar, banyak selawat, memang rezeki dia mencurah-curah. Janji Allah itu. Kalau ada apa-apa musibah, cepat-cepat istighfar banyak. Ini sebab salah kita ni. Dan ke-8, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya, ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang Kau berikan kurnia. Apa yang Allah nak bagi kita, tak ada siapa boleh halang. Kalau tu memang rezeki kita, pasti sampai kat kita. Walaupun satu dunia nak halang. Kalau Allah kata tu kau punya, memang kau punya. Kau buang mana pun tetap kau punya. Rezeki ni, ini kena yakin ni. Kalau boleh nak buat kajian, buat kajian. Cuba test kan, cuba test. Banyak orang dah test. Kalau rezeki aku tak ke mana, walau satu dunia halang, walau aku buang pun dia datang balik. Seperti satu ulama di Hadramaut tu, Habib Ali Habsyi. Orang kaya tuan-tuan, orang kaya. Satu hari tu ada pengemis datang minta sedekah. Kebetulan dia tak ada duit cash.
Apa aku nak bagi? Dalam rumah tu pun tak ada apa yang nak boleh buat duit kan. Adalah kapet cantik, mahal kapet lah. Dia kata, ambil lah kapet ni, gulung, angkat, boleh jual kau jual lah. Punya pemurah kan, kapet mahal tu. Oh, pengemis ni suka lah, dia gulung terus pergi pasar jual. Jual-jual, tiba-tiba datang satu orang kaya juga. Orang kaya ni nak ziarah Habib tadi, Habib Ali. Dia kata ziarah orang alim tak bawa buah tangan macam salah pula kan, tak kena. Apa nak bagi? Tengok ada jual kapet, cantik lah tu. Dia pun beli kapet tu. Nak buat hadiah kepada Habib. Kata kapet apa? Kapet tu daripada rumah Habib. Dia bawa, Habib, ada hadiah sikit, oleh-oleh buah tangan. Kata Habib, Allah, ini kapet aku, bawa je keluar tadi. Bawa je aku sedekah. Datang balik. Tu. Kalau kata ni kapet-kapet kau sedekah pun masuk balik. Inilah dunia, kata Habib Ali, gelak Habib Ali. Dunia inilah dunia. Kami buang dia kot tingkap, kami buang dia kot pintu, dia masuk kot tingkap. Masyhur kapan tu. Inilah dunia. Kami buang dunia ni. Orang alim ni, wali-wali ni, dunia memang tak heran. Kami dah buang dah. Kami buang kot pintu, dia masuk kot tingkap juga. Nak juga ngempit kita ni. Dunia tu begitu. Orang kalau murah rezeki, dunia cari dia, bukan dia cari dunia. Apalagi yang amal zikir-zikir tertentu kan yang Nabi sebut dalam hadis, subhanallah ya hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali je kan banyak. Ada ke sini? Tak ada. Tapi ni gabungan lah ni. Subhanallah ya hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Pendek je. Subhanallah ya hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah ya hamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali je lepas subuh. Ataupun sebelum sembahyang subuh. Lepas qabliyah subuh, sebelum sembahyang subuh 100 kali ataupun selepas subuh. Itu janji Nabi SAW. Ta'ti ilaika dunya raghimatan. Itu janji Nabi, bukan YB. Janji Nabi SAW. Dunia datang kepadamu, dunia kejar kamu menyembah. Ambillah saya, ambillah saya, ambillah saya. Kau buang macam tu pun dah bagi orang, dia masuk balik juga. Nak juga duduk kat aku. Umpama gitulah hebatnya zikir ni. Allah pemurah tuan-tuan. Dunia tak ada apa. Dunia ni siapa nak ambil, Allah bagi. Orang kaya pun dapat, orang baik pun dapat, orang susah pun dapat, orang soleh pun dapat, orang jahat pun dapat. Dunia tak ada nilai. Kalau dunia ada nilai, sebelah sayap nyamuk je, kata Nabi SAW. Ada nilai lah, ada harga lah. Sebelah sekepak nyamuk, Allah tak bagi minum orang kafir ni walau seteguk. Sebab tak ada nilai lah. Allah ambil lah, siapa nak ambil lah. Jangan heran. Cuma ingat, banyak-banyak bisa aku tanya tau, dunia ni halalnya hisab, haramnya seksa. Ulama tu gitu, aku dah buang, dah bagi orang dah. Masuk balik dah tu. Aduh, ini banyak dah dibuktikan. Rezeki kita ni la mani'a li ma'atid. Tak ada siapa boleh halang kalau apa Allah nak bagi. Yakin itu. So tak perlu berebut. Sebab dunia jangan berebut. Kalau ada rezeki aku, adalah. Jangan berebut. Dan tidak ada yang beri kurnia bagi apa yang kau halangkan, tidak ada yang dapat menolak bagi apa sahaja yang kau putuskan. Kalau Allah kata bukan kau punya, bukanlah kau punya. Satu dunia nak bantu beri kau pun tak akan sampai pada kau. Allah kata bukan kau punya. Dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Sekaya-kaya orang tak boleh bagi manfaat apa pun kepada Allah. Manfaat apa? Allah yang bagi dia kaya. Apa faedahnya daripada Tuhan kan? Kita sedekah banyak-banyak bukan menguntungkan Allah, tak. Menguntungkan kita je. Tak efek langsung pada Allah kan. Yang ke-9, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Nak tambah Sayyidina bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Tak tambah pun boleh. Ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ini memang zikir power lah. Saya nak cerita selawat panjang ni. Cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur lama tuan-tuan, sampai sahabat ingat dah mati. Sampai sahabat ingat Nabi dah meninggal. Sujud punya lama sampai orang rasa dah meninggal. Bayangkan berapa jam kat tu. Tak berak. Sampai nangis sahabat Jabir bin Abdullah. Sampai tempat Nabi sujud tu sampai sekarang ada tuan-tuan, jadi masjid dah. Besar ni lebih kurang. Masjidus Sajdah dipanggil. Masjid sujud. Tempat Nabi sujud itu
oleh Sayyidina Umar. Tempat-tempat bersejarah di Mekah, Madinah tu oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz dirawat supaya orang apa, supaya orang tak apa, tak salah apa, orang muliakanlah dibuat masjid. Kalau tak, tempat tu orang tahu Nabi pernah sujud. Kalau orang jenis sengal ni, kadang situ dia buat jamban. Macam Wahabi sengal kan. Tempat suci di Mekah tu, tempat rumah Siti Fatimah beranak, tempat rumah Siti Khadijah, tempat-tempat bersejarah lah orang kata lah. Kalau tak reti berkat tu, heritage, bersejarah, apa, warisan kan. Jagalah, baik pulih lah. Tak, situ dia buat jamban. Rumah Siti Fatimah kat Masjidil Haram tu ada satu tandas, saya tak tahu belah mana, tapi ada. Itu tapak rumah kelahiran Siti Fatimah. Tempat suci tu, berkat kita panggil kan. Patut kita boleh tengok lagi sekarang di Jamban. Saya kalau kat Mekah, saya tak bawa air kat mana-mana tandas keliling tu. Pergi ke hotel lah sana kan. Takut tempat kita kencing situ, tempat dulu Siti Fatimah beranak, lahir. Kalau orang faham berkat, boleh kena kualat orang panggil. Kalau orang Jawa panggil kualat tu. Tu kualat, boleh kena bala. Ya, bagi orang yang tahulah. Tahu tempat ni berkat, kau pergi kencing, tak payah jauh, masjid cukup. Siapa berani pergi kencing kat masjid tu? Ada yang berani tak? Kalau tak percaya berkat tak percaya berkat keramat ni, pergi kencing. Masjid kampung saya tu masyhur tu. Cina buat tile ke apa kan. Buat tile ke buat pagar masa tu kan. Dia tu Cina tahulah mana sudut boleh corner dia pacut. Lepas tu ni orang tua cerita lah. Saya tak jumpa zaman tu, orang tua cerita. Lepas tu dia kata seminggu tak nampak itu Cina. Tanya kawan dia, mana lu punya kawan? Satu 7 hari tak datang, seminggu tak masuk kerja. Itu sudah sakit lah. Dia dah tak boleh kencing ke apa, bentan ke apa, dah seminggu sakit. Padan muka. Siapa? Dia kencing sana situ. Dalam tapak masjid je pun. Masjid kampung je pun. Masjid tempat berkat kan. Apalagi tempat-tempat mulia kan, tempat menuntut ilmu macam ni kan. Jangan cuba-cuba nak tunjuk kau ajar kan, sini kencing sana dalam kan. Jangan suka-suka ni. Ini tempat keramat ni. Orang kata tempat sakral, suci. Tempat malaikat turun kan. Jangan suka-suka buat kotor. Ada benda-benda yang kita perlu, ada makhluk-makhluk yang kita perlu raikan. Apalagi tempat suci ni. Tempat Nabi pernah sujud, tempat Nabi pernah berdiri, tempat Nabi pernah pijak, tempat Nabi pernah lalu kan. Itu malaikat ke rumah nak ambil berkat. Tiba-tiba ada orang kencing kat situ, memang kena bala. Kau tak bentan, tak bengkak, tak busung, tengok biasa je lah. Kalau tak kena apa-apa, tunggulah nanti. Mungkin dia tak tahu, tak apa. Kalau tahu, kita takut. Kalau tak tahu, masih tak apa. Tapi kalau tahu, buat juga memang celaka lah. Na'udzubillah. Jadi Umar Abdul Aziz, masa jadi raja, khalifah, dia rawat, dia jaga. Mana dia mampu lah. Dia tahu Nabi sini tapak Nabi sujud. Okey, jangan sampai orang buat kandang lembu ke, buat kandang unta kan. Kan kau hajar tu jadinya. Maka dia cepat-cepat buat masjid, buat surau lah, mana surau. Masjid kecil je. Bila masjid, orang jadi respect lah kan. Orang tak buat sebarang. Manalah banyak di Madinah tu, masjid kecil-kecil tu. Atau bukit dekat Uhud. Kalau dekat mana lagi, dekat apa tu, masjid masa Khandak, dekat Khandak. Tempat Nabi monitoring apa pergerakan musuh kan. Atau bukit apa nama saya lupa. Tempat Nabi berdiri pantau musuh tu dah jadi surau dah sekarang. Ada surau kecil besar ni lebih kurang. Tu jasa Umar Abdul Aziz. Dia jaga ni tempat-tempat bersejarah tu. Nabi sujud lama dekat Masjid Syajarah tu. Sampai sekarang nama ni masjid apa nama sekarang, ada nama lain lah. Masa tu yang ada saya Najah Jabir bin Abdullah. Menangis saya tengok. Lama saya tengok. Pahal kau nangis? Hidup lagi, ingat Nabi meninggal. Ingat Nabi dah tak ada, sedih saya. Tak ada. Aku tadi tengah-tengah duduk lepak kebun ni. Ini kebun, masa tu kebun rasanya. Kebun, ada kolam, ada pigi, ada macam kolam lah. Tiba-tiba Jibril turun. Jibril bagi wahyu, Allah salam, Allah beritahu Muhammad, siapa umatmu yang berselawat kepadamu, Allah selawat atas dia. Malaikat selawat atas dia.
Siapa bagi salam kepada kamu, Allah bagi salam atas dia. Malaikat bagi salam atas dia. Nabi punya seronok. Ya ke? Masya Allah. Terus syukur. Pak Nabi dah nampak, dah tahu dah apa rahsia keselamatan kita. Nabi kan paling nak kita selamat. Puas mikir, macam mana mak aku nak selamat? Macam mana mak aku nak selamat? Tahu degil, nakal, macam hal buat hal, tapi macam mana ya? Apa yang paling powerful, paling power untuk selamatkan umat aku? Bila Nabi dengar Allah selawat atas umat kau yang selawat atas kau. Allah selawat, jangan main. Innallaha wa malaikatahu tu kan. Bila Allah terlibat dengan sesuatu, maka bukan jalan-jalan. Satu selawat dari Allah aja tak boleh lawan seluruh amal ibadat atas dunia seluruh makhluk, tak boleh lawan. Dia kata ulama, satu selawat dari Allah saja letak sebelah dacing, seluruh amalan makhluk dahulu kini selamanya, seluruh amalan makhluk jin manusia kumpul letak sebelah dacing. Nak lawan satu selawat dari Allah, confirm kalah ni. Tu Nabi punya seronok bila tahu kehebatan selawat. Apa yang umatnya dapat dengan selawat, Nabi sujud syukur sampai tak tahu apa lama tu, sehingga disangka meninggal dunia. Banyak lagi kelebihan selawat, terlalu banyak. Kalau nak cerita tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, kalau tak kerti nak buat apa, selawat banyak. Yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Biasa kita baca 3 je. Dalam hadis sebut, siapa baca 3 pagi, 3 petang, lam yadurrahu syai'un. Tak ada satu pun, syai'un, sesuatu pun. Itu nampak ke tak nampak ke, kuman ke virus ke, niatkan syai'un tu kan, tak ada siapa boleh mudaratkan kita. Tu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni tuan-tuan, sehingga satu ulama disebutkan, Imam Damiri sebut dalam kitabnya Hayatul Hayawan kalau tak salah, dia sebut satu gurunya sedang mengajar, tiba-tiba kala jengking lalu, gurunya tengah mengajar, muridnya tengah ada kitab. Itu kalau jengking lalu, gurunya ambil sodok main-main atas tangan je. Main-main kalau jengking. Murid tengah belajar terus tutup kitab. Sambang baca. Tak nak belajar tu. Ni ilmu apa ni? Tak nak kaji kitab nak belajar tu. Ilmu apa ni? Dahsyat ni. Kalau jengking buat main ni. Ilmu apa pula? Tak ada apalah, biasa je. Tak nak, mesti ada apa benda yang ilmu apa ni, macam mana nak belajar ilmu tu? Belajar punya, Nabi kata, kau pun tahu kan, Nabi kata, Nabi SAW bersabda, siapa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim 3 kali pagi, 3 kali petang, lam yadurrahu syai'un. Tak ada satu pun boleh mudaratkan dia. Aku dah baca pagi tadi. Pagi tadi aku dah baca. Kau pun dah baca kot? Kau tak baca? Aku yakin Nabi cakap takkan bohong. Payah, ini masalah kita. Kita baca juga, tapi berani try gitu. Tak berani. Kita masih belum sadiq dipanggil. Belum sungguh-sungguh. Percaya tapi macam tak percaya. Yakin tapi tak apa yakin. Nak cakap macam mana tak tahu. Kalau kita kata tak yakin, kalau kita tak percaya, kafir kita tuan-tuan. Kita tak percaya akulah, mana tak kala baca. Tak percaya, kafir. Ini hadis. Nolak hadis kah? Kafir. Apalagi kalau hadis sahih. Habis suruh pegang apa? Kalau jengking tak berani. Kau kata macam mana ni? Pening tu kan. Sayyidina Khalid bin Al-Walid dia yakin sungguh. Sehingga Yahudi kata kan, Yahudi cabar minum racun, dia kata buat main racun sini. Satu tumpayan dia minum habis. Tak mati pun. Masuk Islam Yahudi tu. Tengok dia berani. Sebab tapi orang ini memang tak ramai. Disebut ahlus siddiq atau as-sadiqin, orang yang sadiq, betul-betul percaya, betul-betul sungguh-sungguh pegang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni belum sampai tahap tu. Jangan cuba-cuba. Lepas baca terus pegang api ke atau pegang ular senduk ke. Nauzubillah, jangan sampai. Kalau iman belum kukuh jangan. Tapi baca juga, baca nak tunjuk kita percaya. Tapi sebenar-benar kita percaya ke tidak, memang kita tahu kita, tak payahlah, jangan. Tapi
minta pada Allah imanan sadiqan. Kita dah baca kemarin doa fajar tu, antara isi pertama-tama yang Nabi minta, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan. Ya Allah, aku minta padamu iman yang sadiq tu, yang sungguh-sungguh. Nabi cakap syai'un lah, ular tedung ke, ular senduk ke, kalau jengking ke, apa ke, corona ke, tak ada halnya. Tak takut langsung sebab dah baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam perubatan banyak pakai ni. Nak makan kat kedai, nak makan apa orang bagi, makanan yang kita curiga, baca. Jadi tengok makam masing-masing. Ada orang yang hebat, kalau makanan tu bersantau atau ada barang, pinggan terpecah, terus crack pindah. Ni banyak orang jumpa ni. Kalau cawan tu, guru saya, salah seorang guru saya bercerita, dia ke Banten. Banten ni kat mana? Jawa Barat. Terkenal orang main santau sihir ni. Terkenal sangat. Nak orang pakai macam ni, nampak macam terror sikit. Ataupun memang kau tunjuk terror kat sana, yang debus-debus pun ada, debus yang boleh apa, tembak takluk apa tu, debus kat belah utara banyak, Melaka kurang. Yang kebal-kebal semua tu kan, tu Banten ilmu gitu. Guru saya pergi ke sana, dia bertamu rumah orang, tapi dia tahu dah ni Banten orang dah cakap, kau masuk sini hati-hati, orang bagi minum jangan terus minum. Baca-baca sikit kan. Dia pun sebelum masuk baca ni, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Orang apa hidang air, baru dia pegang berkecai cawan, terkejut tuan rumah, masya-Allah, wah tinggi ilmunya. Dia gelak, dia tahu. Itu biasa, permainan gitu orang sana biasa. Nguji-nguji orang tu biasa. Jadi kalau kita hebat, dia respect lah. Kalau kita minum, terus muntah darah. Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi itulah hebat, Nabi dah bekalkan ni semua. Nabi sayang kita, Nabi tak nak kita sakit, Nabi tak nak kita susah. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya apa yang kalian deritai. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi ni kata Allah, Nabi kamu ni kata Allah, berat tau terasa olehnya penderitaan kamu. Kamu sakit, kamu batuk, kamu susah hati, Nabi pun lagi susah hati. Nabi dalam kubur pun risau apa nak apa. Bahkan umatnya yang tertusuk duri pun Nabi akan terasa sakitnya. Dalam hadis sebut gitu. Mana-mana umatku yang tertusuk duri, terpijak duri, wajadtu alamahu fi qalbi. Aku terasa sakitnya dalam hatiku. Kita terpijak duri, Nabi rasa sakit. Dahsyatnya sayang Nabi kepada kita, tuan-tuan. Mungkin Nabi tak nak kita sakit. Sebab kalau kau sakit, aku lagi sakit. So Nabi bekalkan ni, keluar rumah baca ni, nak tidur baca ni, nak makan baca ni, takut apa-apa baca ni. Penuh dah, cukup dah, apa yang tak ada. Siapa yang mengaji tahu apa yang tak ada, apa yang Nabi tak ajar. Untuk keselamatan kita, untuk keselamatan kita dunia akhirat, apa yang Nabi tak ajar, komplit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini zikir hebatnya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Jadi kan wirid biasa 3, yang dalam hadis tu 3 dia cover. Baca 3 pagi, dia coverage sampai ke petang. Baca 3 petang, dia cover sampai ke pagi. Habis. Itu 10 macam zikir. Semua dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Imam Ghazali? Hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Kalau tak terkira kan, lepas subuh apa nak buat ni? Atau 70 kali, atau paling tidak 10 kali. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit, supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. 10 kali 10 100. 100 kali 10 dapat 1000. Allah akan gandakan 10, maka jadi 1000. Dan hendaklah engkau lazimkan, yakni mengekali, istiqamahkan akan zikir ini. Dan jangan kau bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Jangan borak sebelum terbit matahari. Kerana disebutkan di dalam hadis bahawa amalan seperti ini, iaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari,
dengan tidak dicelah oleh sebarang percakapan adalah terlebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba dari keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Kita dah tahu kelebihan memerdekakan hamba. Minggu lepas kita dah cerita. Ini hanya andaian, nota kaki di bawah. Sebenarnya tidak ada hamba pun dari keturunan Nabi Ismail. Tak ada tuan-tuan. Siapa berani buat hamba? Kalau Tokek tu tahu ni hamba anak cucu Nabi Ismail, memang kena bala dia. Patut tahu terus bebaskan jangan. Ni keturunan mulia, orang mulia. Kerana mereka adalah keturunan yang mulia. Tak ada siapa berani buat hamba kalau tahu. Hadis ini hanya menunjukkan kelebihan yang sangat besar bagi amalan tersebut. 8. Siapa lepas subuh terus berzikir, tanpa bercakap, tanpa berbual, terus zikir sampailah syuruk, sampailah waktu duha itu. Pahalanya setiap hari kalau buat dapat pahala memerdekakan 8 orang hamba. Seorang saja sudah memadai. Kalau semua hidup kita pernah bebaskan seorang hamba je dah cukup dah. Nabi jamin, siapa memerdekakan hamba, Allah bebaskan dia dari api neraka. Seorang, apalagi ramai. Dahsyat itu. Membebaskan hamba. Sehingga Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf punya semangat. Nabi kempen bebaskan hamba, dia bebaskan pernah sampai 30,000 orang hambanya. 30,000. Semangat. Ada satu sahabat dia jemput Nabi kenduri datang rumah dia. Nabi saya ada buat makan sikit. Jemput datang harap sangat-sangat. Dia tahu Nabi sibuk. Nabi super sibuk kan. Yang jemput kenduri bukan dia seorang, mungkin ramai yang jemput. Macam kita lah kan. Nabi kata, tiba-tiba Nabi kata, okey, bismillah. Oh, dia punya seronok. Nabi keluar je masjid, nak pergi rumah dia kira langkah Nabi. 1, 2, 3. Sampai rumah dia, genap 300 langkah. Maknanya dia orang sebelah je, tak jauh. Rumah saya belakang ni je Nabi. 300 langkah. Tepat, dia kira langkah Nabi SAW ke rumah dia 300 langkah. Dia punya seronok. Dia bebaskan 300 orang hamba dia. Mana orang kaya ni? Terus 1, 2, 3, 4. Okey, 300, santai. Kemas beg balik kamu. Bismillah. Beli mahal tu. Seorang-seorang beli bukan free tu. Seronok Nabi datang rumah tu. Tuan-tuan bayang kan, kita jemput orang yang super sibuk kan, orang kenamaan tiba-tiba nak datang, Allahu Akbar. Betul-betul penyeri majlis orang kata kan. Kehadiran tuan-puan akan menyerikan majlis kita lagi. Contoh betul-betul Nabi datang rumah, ya Allahnya seronok. 300. Kalau 500 mungkin 500 lah. Pakkan 300 langkah. Ngam-ngam 300 langkah. 300 hamba dipilih. Balik kampung. Ya, bebas. Seronok Nabi datang rumah. Nabi tahu dia, lepas tu sampai ke telinga Nabi perbuatan dia. Masya Allah, enta bebaskan hamba sampai 300. Itu dah besar pahala tu. Apa Nabi cakap? Nabi swing lagi. Ketahuilah wahai fulan, wahai sahabat-sahabat, pada ada orang lain kan, memberi salam kepadaku. Memberi salam kepadaku. Assalamu alayya afdal min itqir riqab. Lebih hebat, lebih afdal dari memerdekakan hamba tadi itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap-tiap hari kita bagi salam ke Nabi. 9 kali kita bagi. Kalau kita sembahyang 9 kali lah, betul. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak 2 kali. Berapa kali kita bagi salam ke Nabi? Kalau sembahyang fardu saja, tak masuk sembahyang sunat, 9 kali kita bagi salam ke Nabi SAW. Nabi kata, Assalamu alayya, fulan, wahai kawan-kawan, wahai sahabat-sahabat. Dahsyat ni tuan rumah. 300. Aku datang rumah 300 hamba dia bebaskan. Besar pahala ni tak tahu. Tapi ketahuilah, assalam. Jadi kan bila orang kaya buat amal hebat itu, yang miskin-miskin kecil hati tak? Rasa kerdil kan. Nabi bijak saya ikut Nabi ni. Nabi tu, ya Allah Akbar. Mana tak semua sahabat sayang Nabi kan. Yang kaya-kaya kalau macam ni, yang dengar ni, yang boleh rasa nak tiru, orang kaya-kaya je lah. Tapi yang miskin-miskin macam Abu Hurairah kan, yang tak ada apa, gigi jari kita menung, bestnya dia kan. Terus Nabi swing. Ketahuilah, beri salam ke aku, ucapan salam ke atasku, afdal, lebih hebat lagi daripada isqir riqab, bebaskan hamba-hamba ni kan. Allah, orang miskin tu seronoklah. Kejap-kejap bagi salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi
wabarakatuh. Ataupun ya Nabi salam dalam maulud kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu bagi salam ke Nabi lah. Hebat pahala baca maulid ni kan. Kalau tahu, rugi tak baca maulid. Ya, maulid tu penuh dengan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ada soalan untuk bab ni? Sebelum kita masuk bab baru. Ustaz, kalau bagi orang perempuan, selepas subuh ni waktu yang paling sempit, sebab lepas subuh tu dia ada, kalau yang mana ada anak nak sekolah, Ya. jadi waktu tu dia tak dapat nak berbuat macam ni seperti orang lelaki. Jadi boleh ke waktu lain ke atau macam mana? Ya, waktu lain lah. Waktu lain. Satu, kita pernah cerita kan, husnul taba'ul itu. Jadi isteri yang baik, selesaikan kepala rumah, kepala anak, kepala suami dengan baik. Sebenarnya tak buat pun dapat pahala dah. Semua yang suami buat kita dapat sebenarnya. Tetapi kalau kita nak mengamalkan zikir ni, tak sempat waktu pagi, kita qada lah waktu lain. Contohnya dalam pukul 10 baru free, pukul 10 lah kita buat zikir-zikir ni. Kalau nak juga. Sebenarnya kalau tak buat pun sebenarnya itu dah kehebatan orang khidmat ini, kehebatan orang perempuan lah kita kata ya. Yang dalam hadis tersebut kan, yang baik jadi isteri yang baik ini di rumah, jadi isteri yang baik ya, menyelesaikan semua kerja-kerja rumah ni, masakkan suami, masakkan anak, semua yang suami buat tu, apa ibadat dia buat, semua dia isteri dapat. Ini memang khidmat. Dan kalau kita masakkan orang belajar tu, atau kita khidmat kepada siapa-siapa orang yang beribadat kan, semua pahala ibadat tu kita dapat. Sebab kita buat apa pun kita niat khidmat. Saya ngajar ni pun saya niat khidmat, tuan-tuan. Saya khidmat kepada ilmu. Saya khidmat membantu Imam. Saya niat khidmat Imam Ghazali, sampaikan ilmu Imam Ghazali. Maka pahala tuan-tuan semua saya dapat. Kan? Tuan-tuan tak kurang, jangan risau, tak kurang, tak semua full. Cuma Allah tu pemurah kan. Ya gitu je. Kalau nak berzikir juga, selesaikan semua tu, pahala dah dapat dah. Tapi untuk kita nak puas hati kan, kita nak zikir juga, buatlah selepas waktu itu. Tapi jadi qada, tapi tak ada masalah. Qada ni biasa, Nabi pun mengqada zikir. Nabi pun kadang-kadang tertinggal zikir, tapi segera diqada. Ada hadisnya tu, boleh rujuk Riyadhus Shalihin. Siapa tertinggal wirid malam, hendaklah diqada sebelum zuhur, maka dia dicatat seperti berzikir waktu malam. Ada hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Saya tak ingat bab apa. Banyak kitab-kitab lain juga ada. Ada soalan lain? Nanti zikir yang ketujuh tu, Betul. wal hayyul qayyum dengan hayyul qayyum, adakah perbezaan atau macam mana? Tak ada. Segi makna tak ada beza. Segi makna tak ada beza. Ya. Boleh saja. Cuma yang paling kuat hayya lah. Begini segi bahasa Arab, siapa belajar nahwu dia tahulah. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Itu paling bagus. Hayyu pun tak ada masalah. Makna tak berubah. Kalau sampai berubah makna, masalah. Tapi kalau sanadnya pakai hayya, disediakan pakai hayya kan, ikutlah. Jangan ubah. Ada setengah-setengah kes, dia efek pada kesan. Ada, saya tak nafikan. Silat-silat baris ni kadang-kadang ada orang tak kisah. Mantap janji bunyi kan. Pernah ada cerita kan, ulama pernah cerita. Ada satu di Mekah masa tu, di depan Kaabah ke apa, satu orang sentiasa zikir, doa depan Kaabah, tapi tak makbul. Padahal depan Kaabah tu. Depan Kaabah ni mana tempat yang tak mustajab? Setiap sudut. Apalagi di Multazam, mana tu pintu Kaabah dengan Hajar Aswad, pintu Kaabah. Ni pintu Kaabah, sini Hajar Aswad. Tengah-tengah ni namanya Multazam. Ini paling banyak terbukti doa mustajab. Paling banyak, mujarrab. Ramai dah orang test. Tapi ada caralah berdoa kat situ. Dengan multazam, dengan melekat. Multazam tu makna tempat melekat, macam cicak. Banyak orang kan dada, dahi, dada,
tapak tangan tempelkan di situ, multazam. Tapi bukan senang kalau musim haji nasib-nasib lah ya. Sekarang memang lagi tak boleh ikut. Tapi itu cara untuk mustajab doa di multazam. Sebaiknya memang banyak masa tu doa lah apa saja pasti kabul. Tak begitu pun, lalu depan tu pun kalau kita tawaf doa pasti mustajab. Setiap rukun Yamani ke Syami ke apa Yamani, Syami, Iraqi, semua mustajab. Maka setiap tawaf kan penuh dengan doa kan. Sampai sini doa. Daripada Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang power-power semua kan. Semua ada doa dia. Sebab masya-Allah ini tempat mustajab. Tapi diriwayatkan ada satu orang katanya dah berapa puluh tahun doa tak mustajab. Jadi satu ulama dengarlah dia bila dirapus pada satu ulama pun cek dia baca apa doa. Saya baca ya Zul Jalali wal Ikram, ya Zul Jalali wal Ikram. Yang betulnya apa? Ada makna perubahan tak? Tak ada. Zul Jalal ke, Zal Jalal ke, segi makna tak ada perubahan. Maknanya itu juga. Zal Jalal, Zul Jalal yang memiliki keagungan, tak ada perubahan makna pun. Tapi segi nahu, segi sanad, Nabi ajar apa? Ya Zal Jalal. Kau pergi baca ya Zul Jalal. Bila dengar patut, kau baca macam tu? Berpuluh tahun? Patutlah. Tu kau, dia kata. Nabi tak ajar begitu. Nabi ajar ya Zal Jalal wal Ikram. Makna tak berubah Zul Jalal, Zal Jalal tak ada masalah pun makna. Tapi masalah itulah sanad. Berkat. Nabi ajar jangan ubah satu huruf pun. Ubah satu huruf saja daripada Nabi ajar atau wali ajar atau orang soleh ajar. Ubah satu huruf je, benda tu patut ada nur jadi gelap. Ini bukan kata saya, ini kata wali-wali kasyaf lah. Mereka tulis dalam kitab begitu. Yang nampak, mereka pengalaman spiritual mereka tuangkan dalam kitab. Kita percaya je lah. Tak nak percaya pun tak apa, terserah tuan-tuan. Kalau saya percaya. Mana-mana, setiap huruf hadis ke Quran kan, itu sepatutnya diselubungi cahaya. Tapi yang diubah atau kurang satu saja, terus blackout katakan, terus jadi macam current lah. Satu current, satu wayar yang kita cabut, apa jadi? Blackout habis. Padahal satu je cabut, apa masalah kan? Satu ni kadang dia supply semua. Fuse tu kan. Satu benda je, tapi cabut semua blackout. Dia tukar ya terus mustajab doa dia. Allah. Itulah ada juga. Jadi sebaiknya perhatikan betul-betul. Sanadnya macam mana? Hayyu, hayya. Kalau datang ke kita hayyu, ya bacalah hayyu. Kalau datang ke kita hayya, bacalah hayya. Jangan ubah. Walaupun makna tak berubah, tak ada masalah. Segi makna memang tak ada masalah, tapi segi sir, segi panggil? Segi rahsia, kita panggil sir. Rahsia tersembunyi itu, power dia tu memang hilang. Macam tu lah kata Imam Syazali, setiap huruf sepatutnya dipenuhi cahaya. Tapi satu je hilang atau salah baris saja, bahkan salah baris saja macam tadi kan. Terus aku lihat zikir itu diselubungi zulumat, terus gelap. Tak ada power jadinya. Baca patut terang hati jadi gelap hati pula. Itu adalah kita saya tak nafikan. Memang ada setengah ulama tak kisah. Alah, janji tak merubah makna, betul. Yang penting jangan sampai berubah makna. Kalau makna berubah memang tak boleh lah. Bacaan dalam sembahyang pun, bacaan dalam sembahyang bacalah apa cara, tapi asal jangan berubah makna. Kalau sampai makna berubah memang batal sembahyang. Tapi segi sir, segi keberkatan memang hilang. Kita tak ikut sanad apa yang Nabi ajar. Ya, tu banyak orang petikai kemarin tu. Cara bacaan tu. Itu komen saya lah. Ada lagi soalan? Ya. Yang sebenarnya kita bagi salam satu ya. Masya Allah. Hari-hari solat tapi masih jahil. Ramai yang tak tahu betul. Kadang dia ada bawa terfikir. Nak tanya tak terfikir pun nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Pasal kom kan? Kom tu apa makna? Korang kan kalian? Jadi kalau bagi salam pada makhluk sebelah kanan dan makhluk sebelah kiri, itu Ustaz.
Makhluk tu banyak makhluk. Betul. Memang. Jadi kata ulama dalam kitab-kitab fiqh yang sebut Assalamualaikum warahmatullahi, memang kita disunatkan niat. Salam aku untuk siapa? Bagi imam imam duduk depan kan. Assalamualaikum warahmatullahi, niat imam bagi salam makmum kanan lah. Imam sunat niat. Kum ni untuk korang lah. Niatkan salamnya untuk makmum kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat bagi salam untuk makmum kiri. Satu. Okey, makmum pula niat salamnya Assalamualaikum, niat untuk jawab salam imam. Pertama, makmum niat untuk jawab balik salam si imam. Kedua, niat juga bagi salam kepada malaikat kanan raqib, kiri malaikat atid. Satu. Niat juga bagi kalau ada makmum sebelah kita, niat juga untuk makmum sebelah kita. Kalau ada lah. Kalau tak ada, niatkan juga untuk jin-jin Islam yang kemungkinan sedang solat bersama kita. Ulama fiqh sebut begitu. Dalam kitab-kitab fiqh sebut begitu. Kalau kita sembahyang ada orang, niatkan untuk orang sebelah kita. Yang bagi orang sebelah pula, niatkan jawab salam orang sebelah kita. Saya niat saling jawab, membalas salam lah. Kalau tak ada, saya sembahyang seorang. Niat tadi, malaikat kanan kiri, juga kemungkinan ada jin Islam. Dan itu terbukti banyak kali. Dan ini fakta, bukannya orang kata apa, mitos, tak. Banyak ada orang jumpa, dia sembahyang seorang-seorang, atau dia sembahyang 2-3 orang, tiba-tiba masa amin, macam penuh satu masjid, dengan tuan-tuan imam cabut lagi. Banyak dah cerita, banyak dah. Dia sembahyang subuh kat mana, dia kata, masjid mana, tepi jalan kan, sembahyang subuh masa tu kan, 3-4 orang je dia kata. Tiba-tiba waladhdallin, amin, dengan tuan-tuan imam cecek lagi. Siapa yang sembahyang? Jin. Dari mana lah hadis sebut, kita dah sebut kan, malaikat hafazah ni, tak pun jin apa, malaikat kan, mana kita tahu. Tak jin, malaikat. Memang hafazah, malaikat yang turun naik siang malam tu, mereka akan transit dia mana-mana masjid, mana-mana surau sebelum naik dan turun. Ketika turun, mereka singgah masjid. Yang nak naik pun singgah masjid, sembahyang dengan manusia subuh dan asar. Lepas tu baru naik. Maka ramailah ulama mensunatkan salam-salam setelah solat subuh dan solat asar. Moga-moga tersalam malaikat. Kalau kita tak ada niat apa-apa, Ustaz? Ya, tak ada pahala lah. Niat ni kan, niat ni memperbanyak. Kalau lagi banyak niat, lagi banyak apa? Pahala. Macam saya kalau pakai ni saja, main capai je, tak ada pahala lah. Minggu lepas kita dah bahas bab niat kan? Minggu lepas ke? Minggu bila? Saya main capai je. Tuan-tuan pakai baju kan? Memang hari-hari pakai baju, tak ada pahala lah. Adat. Tapi siapa pakai baju? Ya Allah, aku pakai baju, aku niat nak tutup aurat. Kau yang suruh tutup aurat. Bukan aku nak ni. Contoh kan? Kau yang suruh aku tutup aurat. Aku niat nak tunai perintah kau. Berapa jam atas badan, selama itulah kita dapat pahala ibadat. Tapi kalau main sarung je macam biasa, adat tak jadi ibadat. Niat yang membezakan adat dengan ibadat. Dia pakai baju, pasang niat. Kalau tak erti niat, ya Allah, aku pakai baju ni macam mana salafus soleh niat. Macam mana orang-orang soleh niat, aku niat lah. Mereka kadang-kadang pakai baju je mungkin 10 niat. Mungkin. Dia tadi kan, pakai selendangnya mungkin 10 niat. Ikut sunnah Nabi. Nak apa macam-macam lah kita dah ceritakan. Boleh buat saprah kalau makan, boleh buat lap-lap air tumpah kan. Kalau ada jenazah tengah jalan mati aksiden, boleh tutup kejap kan, daripada dia tengah sampai orang viral buat malu dia kan, kita niat tutup aib orang ni. Kalau tak ada niat tutup pakai apa? Sok kabau. Ya, ada sok kabau. Sok kabau tak baca dah sekarang. Nak tutup pakai Twitter macam mana? Tak boleh. Dulu ada sok kabau kan. Kita tengah jalan nampak orang Islam aksiden kan, mengerikan. Tutup, sunat. Tutup dia kan. Sebab aib dia tu, itu viral, malu keluarga tu. Ini penting ada benda ni. Cuba tak bawa. Nak tutup pakai apa? Antara niat ulama pakai ni, kalau aku terjumpa kalau lah. Walaupun mungkin semua kita tak pernah jumpa. Mungkin. Tapi niat tu Allah dah terima dah. Dapat pahala dah. Niat dah je Allah dah terima pahala full. Pahala apa? Pahala menutup aib orang Islam. Dalam hadis man satara muslim man satarahullah yaumul qiyamah. Siapa tutup orang Islam, siapa tutup aib orang Islam, Allah tutup keburukannya di akhirat. Ramai yang Allah bongkar di akhirat tu.
malu di akhirat. Satu khalayak, semua orang tengok buruk kita besok. Allah hisab kita depan khalayak. Siapa nak Allah hisab dia, Allah soal dia tertutup, selalulah tutup aib orang Islam. Termasuk kata ulama, orang yang ada tanah wakafkan tanah untuk buat kubur. Sebab orang Islam kalau mati busuk orang bercakap. Besok kita akan tiba tanah tak ada orang nak apa? Tanah kubur dah penuh. Orang nak wakaf tanah tak ada kan. Akan tiba saat macam Singapura kan. So siapa ada tanah wakafkanlah untuk kubur. Besar pahalanya tu. Termasuk hadis tadi tu. Dia tutup keburukan orang Islam. Allah tutup keburukan dia besok di akhirat. Hanya dengan pakai ini saja ulama niat. Tak sama tuan-tuan. Orang alim beramal dengan orang awam beramal. Niat tu penting. Jadi kalau kita tak niat, kita bagi salam, Assalamualaikum. Dapat pahala salam rukun solat tu je lah. Dapat pahala salam solat je lah. Kan? Tapi kita boleh ekstra. Kita boleh dapat ganda. Why not? Tak buat. Padahal bukan susah pun. Dengan niat je pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala untuk aku bagi salam ni untuk malaikat jinjin kat belakang ni. Waalaikumsalam. Tapi itulah memang tak sebarang orang boleh pandai berniat gini kan. Kena biasa-biasa kan lah. Ya? Apanya? Tak, kita ikut. Kalau rukun qauli sekadar bagi makmum, sekadar dengar telinga sendiri. Lebih pada tu makruh. Betul juga, bagus soalan tu. Walaupun ada niat menjawab salam, walaupun ada niat beri salam, tetap rukun qauli 5 kan dalam solat. Takbiratul ihram, Fatihah, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiyat, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam. Ni rukun qauli. Rukun qauli bagi imam sunat kuatlah sekadar dengar makmum. Bagi makmum cukup sekadar dengar telinga sendiri. Lebih daripada itu makruh. Bagi makmum. Rukun qauli cukup, wajib mesti dengar telinga sendiri saja. Lebih daripada itu makruh bagi makmum. Itu saja. Pandai-pandailah niat. Pakai kasut niat, pakai baju niat, mandi niat. Kita mandi je, bangun pagi mandi je, tak niat apa pun. Tak ada pahala lah rugi. Cuma mandi. Kalau tak kata niat, ya Allah aku mandi macam salafus salih niat. Salafus salih tu semua mandi dia walaupun adat diniatkan macam-macam yang baik-baik, maka mandinya jadi ibadat. Kalau tak tahu niat lah. Kalau pandai sebut sendiri, ya Allah aku mandi ni biar aku segar nak baca Quran, biar aku segar nak pergi sembahyang, biar aku segar nak apa, aku segar nak pergi kerja, supaya tu dapat pahala dah tu. Mandi kita bukan kosong, semua pahala. Macam mandi junub pahalanya nanti, dapat pahala. Mandi junub ada pahala kan. Mandi biasa ni, mandi harian tu, itu kan adat. Hanya niat yang membezakan adat menjadi ibadat. Itu maka pentingnya niat, supaya adat-adat bertukar jadi ibadat. Habis InsyaAllah, semoga Allah bagi faham, semoga Allah bagi taufik untuk kita dapat amalkan zikir-zikir ini, khasnya selepas subuh, waktu yang paling orang malas, orang sibuk kadang-kadang, tapi Allah takdirkan kita juga. Allah beri kekuatan pada kita. Tak perlu banyak katanya, 10 pun cukup. Dapat 10 pun cukup. Tapi istiqamah. Semoga di akhirat besok kita di antara orang yang diseru eksklusif. Allah kata apa itu, sabaqal mufarridun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unggullah orang yang akan mendahului masuk syurga, al-mufarridun, orang-orang yang terunggul, iaitu ahli zikir, ahli hamad, orang yang puji Allah, berzikir kepada Allah setiap pagi ini. Semoga kita termasuk daripada az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.